Baiklah, saya dan beberapa orang ahli kumpulan saya akan membentangkan berkaitan refleksi kedua kita pada hari ini. Sabah merupakan salah satu negeri yang berbagai etnik seperti Kadazan Dusun, Rongos, Murut, Bajau dan sebagainya lah. Kita ada lebih kurang 35 etnik utama lah. Dan menurut Kamus Dewan Bahasa, kepercayaan merupakan keyakinan atau akuan akan benarnya sesuatu perkara seperti iman, iktikad, dan lain-lain lagi. Menurut tokoh pula, seperti Mowen dan Maina, kepercayaan adalah pengetahuan dan kesimpulan yang dibuat mengguna tentang sesuatu objek, atribut, dan manfaatnya. Kita pula akan masuk kepada bahagian kosmologi, iaitu maksud kosmologi sendiri itu merupakan kepercayaan seseorang terhadap struktur dunia, alam semesta, dan alam roh, roh jahat dan roh baik, pencipta dan alam semesta. Jadi tujuan kami membuat refleksi video ini adalah untuk menganalisis kepentingan menghormati perbezaan dan kepercayaan untuk memelihara keharmonian. Kosmologi merujuk kepada pandangan dunia sesuatu masyarakat, yaitu bagaimana mereka memahami alam semesta dan juga kedudukan manusia di dalamnya. Di Sabah, kepercayaan tradisional seperti animisme atau sistem roh menekankan bahawa semua elemen alam ada roh atau semangat. Konsep utama kosmologi Sabah ialah kesinambungan alam, di mana manusia hidup selaras dengan alam dan roh bagi memastikan keharmonian kehidupan. Oke, seterusnya ialah sistem kepercayaan etnik. Dan saya ini ambil dua etnik, yaitu etnik Bajau dan Kadazan Dusun. Untuk etnik Kadazan Dusun, sistem kepercayaan dorang ini sangat berkait rapat dengan alam dan Tuhan tertinggi yang dipanggil sebagai Kinoinan. Jadi, dorang ini mempercayai kisah Huminodun, di mana Huminodun ini merupakan putri kepada Kinoinan yang sanggup untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Jadi dari kisah ini juga padi itu dianggap suci. Ritual seperti keamatan, pesta keamatan, dan bobohizan dilakukan untuk menghargai pengorbanan Huminodun serta memohon kesuburan dan keharmoni. Bagi etnik Bajau pula, kepercayaan dorang ini berkait rapat dengan laut, di mana dorang ini percaya kalau laut itu dihuni oleh roh-roh tertentu dan semangat nenek moyang yang menjaga keselamatan mereka dan identiti. Ritual seperti mengkabang pula dilakukan untuk memohon restu roh laut seperti mereka untuk turun ke laut. Kepercayaan dan kosmologi tradisional masyarakat kita dapat dilihat melalui adat yang mengatur kehidupan harian. Dalam hal perkahwinan, ia diterjemah melalui simbol-simbol seperti penggunaan tepung mawar atau penggunaan bahan alam sebagai tanda restu dan keseimbangan. Dalam kematian, terdapat pantang larang dan amalan menjaga ruang jenazah yang menunjukkan kepercayaan terhadap hubungan antara roh, keluarga dan alam. Manakala dalam perubatan tradisional pula, penggunaan herba dan ritual pemulihan mencerminkan keyakinan terhadap tenaga alam. Secara keseluruhan, perkara ini telah membentuk nilai murni seperti hormat kepada alam sekitar, hidup beradat dan menjaga keharmonian dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita akan masuk kepada cabaran sosiobudaya. Cabaran sosiobudaya termasuklah dapat mencetuskan konflik dengan ajaran agama. Hal ini karena terdapat nilai dan juga amalan tradisi yang bercanggah dengan ajaran agama. Sebagai contoh, ritual sogit dan juga ritual mengigot. Kedua-dua ritual ini dianggap sebagai ritual yang bercanggah dengan ajaran agama. Selain itu, terdapat juga cara masyarakat untuk beradaptasi dengan amalan tradisi pada zaman kini. Salah satunya adalah pihak sekolah mengadakan program kokurikulum yang berdasarkan budaya. Sebagai contoh, pihak sekolah mengadakan ataupun mewujudkan kelab seni warisan ataupun persatuan bahasa dan budaya dan juga kelab-kelab kokurikulum yang banyak lagi. Jadi, seperti yang kita tahu, menghargai dan mengamalkan toleransi budaya adalah kunci keharmonian Sabah yang pelbagai kaum dan agama, yang melahirkan rasa hormat terhadap keunikan setiap etnik, termasuklah bahasa, adat lisan, dan kepercayaan. Sikap ini penting untuk mengelakkan salah paham dan perpecahan. Dengan menghargai kepelbagaian,
Sabah dapat mengekalkan perpaduan kukuh dan kestabilan sosial yang menjadi asas kemakmuran bersama. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita buat pada refleksi kedua ini adalah kita dapat memahami asas kosmologi dan kepercayaan, uraian sistem kepercayaan, manifestasi adat dan budaya, cabaran dan dinamika sosio-budaya, dan kepentingan menghormati perbezaan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.